Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kita ini adalah hari yang insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala akan lapangkan dada kita insya-Allah. Allah taala beri kemudahan kepada kita insya-Allah untuk memahami Al-Quran yang sedang kita usahakan pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk bersama-sama dalam sesi tadabbur harian kita, dan terima kasih yang telah memberikan feedback kepada kita pada sebentar tadi tentang suara dan juga video. Alhamdulillah. Moga-moga kita akan dapat sedikit hari ini insya-Allah dengan usaha kita ini dapat kefahaman tentang Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala-galanya insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 165 insya-Allah, iaitu daripada ayat 121 sehingga ayat 130 insya-Allah, daripada muka surat 165. Soal A'raf ayat 121 sehingga ayat 130. Insya-Allah saya seperti biasa insya-Allah saya akan baca sedikit daripada muka surat ini. Ayat pada muka surat ini pada hari ini adalah pendek-pendek. Yang pertamanya, yang keduanya dia menceritakan tentang kisah, masih lagi sambungan kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Jadi kita tengok agak panjang sikit kisah Nabi Musa dan juga Firaun ni tidak sebagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang kita telah baca beberapa muka surat lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an azana lakum inna haza lamakrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Saya baru saja baca ayat 121 sehingga ayat 123. Alhamdulillah, hari ini sambungan daripada yang telah kita ceritakan sebelum daripada ni, iaitu kisah tukang sihir yang telah dikumpulkan oleh Firaun ni daripada seluruh pelosok negeri Mesir. Lalu mereka pun berkumpullah di bandar. Kemudian selepas daripada tu mereka pun mulalah perlawanan. Jadi perlawanan ini dihadiri oleh hampirlah seramai mungkinlah rakyat negeri Mesir, maknanya mereka boleh tengok. Jadi pada anggapan Firaun lah, maka hari ini Musa akan kalah. Bila Musa kalah, maka dia tak boleh lagi, tak strong lah dia punya dakwaan dia bahawa dia ni adalah rasul dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu tongkat Nabi Musa yang bertukar menjadi ular ni telah makan semua sekali ular-ular yang telah disihir, ular-ular sihir yang dibuat oleh tukang-tukang sihir ni. Jadi kita apa yang berlaku ialah semua sekali tukang sihir itu dikatakan telah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu ayat yang lepas yang kita baca. Jadi pada hari ini, kita baca pada hari ini ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan qalu, mereka pun berkata, mereka berkata ramai-ramai pada masa itu, qalu amanna birabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan al-alamin, Rabbi al-alamin. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat mengejutkanlah Firaun ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sedikit lagi menceritakan di sini ialah apabila Allah Taala menceritakan kepada kita bahawa qalu, tukang sihir ini berkata amanna, kami beriman bi rabbil alamin, dengan Tuhan sekalian alam. Jadi pada masa tu sebenarnya Firaun ini dia adalah dia ada banyak Tuhan juga. Selain daripada dia tu ada banyak Tuhan juga. Cuma dakwaan dia sebagaimana yang kita baca dalam Quran di tempat yang lain, dia kata ana rabbukumul a'la. Dia kata, Firaun berkata kepada orang Mesir ni, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Artinya ada Tuhan lagi. Jadi menurut ceritanya dalam setengah tafsir dia kata bahawa dia telah buat patung-patung yang kecil-kecil ni, Tuhan-Tuhan kecil ni.
Tuhan apa, Tuhan matahari, Tuhan apalah, macam-macam lah cerita dia ni kan. Jadi Tuhan-Tuhan kecil ini maknanya bukan dia saja Tuhan, cuma dia tu Tuhan yang paling power. Ana rabbukumul a'la, dia kata. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala meriwayatkan cerita ni, berkata tukang sihir ni, kami beriman dengan Rabbil Alamin, maka Tuhan ni Tuhan mana? Adakah mereka tak percaya kepada Firaun, tapi mereka percaya lagi kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang banyak-banyak ni? Jadi ayat ini dia kata adalah badal. Dia kata ni ayat 122 ni, ini adalah merupakan badal, iaitu nak confirmkan, nak jelaskan. Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa mereka ni beriman dengan, bukan beriman dengan Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil lain ni, tapi beriman dengan Tuhan Alamin, iaitu Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Harun. Iaitu apa yang, jadi kita tengok di sini bahawa mereka ni sebenarnya baru saja beriman. Tengok dalam sekelip mata, tengok kan, apabila mereka melihat tongkat Nabi Musa ni, ular Nabi Musa ni bukan sihir ni kan. Sebab apa? Kalau sihir ni dia tak boleh buat macam ni. Jadi oleh kerana itulah setengah ulama mengatakan inilah penting maknanya al-ilmu. Al-ilmu tu maknanya pengetahuan seseorang terhadap sesuatu benda tu. Kalau dia betul-betul akhirnya dia akan sampai kepada satu titik dia tak boleh nak pergi dah. Tak kira lah dia ni saintis ke dia apa. Jadi inilah keperluan kepada maknanya orang Islam dalam dakwahnya. Salah satu caranya adalah kita ni mencari kebenaran melalui apa yang orang-orang tu, orang-orang sekumpulan manusia tu tahu. Jadi seperti cerita di sinilah kan, maknanya kan, orang tukang sihir ni memang pakar dalam sihir mereka ni. Sebelum daripada ni kita dah baca cerita kan. Jadi sihir-sihir mereka ni, mereka dah tahu sangat. Jadi apabila Nabi Musa boleh bawa satu mukjizat yang sangat besar tu, mereka dah faham dah, tahu dah sekarang bahawa ini bukan sihir ni. Sebab kalau sihir tak akan mungkin jadi macam ni. Jadi sebab itulah maknanya Allah Ta'ala nak ceritakan. Ini menurut setengah tafsir lah, kata macam tu kan. Tafsir Al-Wasit Al-Azhar, dia kata al-alim, orang yang sangat-sangat mengetahui terhadap sesuatu bidang tu, maka sangat penting lah, maka dia sebenarnya akan boleh mudah apabila sampai ke satu tahap dia sendiri tak boleh nak pergi lah. Dia tahu lah bahawa ini bukan apa yang dia tahu ni, bidang dia. Dia tak mampu lah tu. Jadi itu Allah SWT ceritakan. Kemudian Tuhan siapa? Tuhan Nabi Musa dan juga anak. Memang sah lah ni, mereka semua ni dah beriman kepada Nabi Musa dan juga beriman sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Qala Fir'aun, lalu berkatalah Fir'aun. Apa Fir'aun kata kepada tukang sihir ni? Dia kata, amantum ni ertinya ialah ni panjang sini. Panjang ni maknanya ikut asalnya ada dua alif ini. Sini situ kan. Jadi amantum. Ni satunya soalan. Mantum tu, amantum maknanya kamu beriman. Jadi adakah kamu beriman? Itu soalan tu kan. Amantum qabla an azana lakum, sebelum daripada aku beri izin kepada kamu. Ini pun satu perangai lah kan, satu benda yang paling tak betul kan. Dalam manusia-manusia, kejahatan-kejahatan manusia ni yang menentang agama di mana-mana saja, di zaman Firaun ke, di zaman mana-mana pun, sampai Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan bahawa orang-orang yang degil, orang-orang yang tak nak terima agama ni, orang-orang yang ni kan, kadang-kadang apabila mereka ni ada kuasa, mereka nak supaya kalau orang nak beriman tu mesti minta dapat kebenaran dulu daripada mereka. Mana perlunya kebenaran? Sebab kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka tu yang nak tu minta dapat kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka makan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak langgar perintah Allah tu, mereka tak nak beriman, sepatutnya mereka dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang nak beriman ni mesti dapat izin daripada dia. Jadi dia Fir'aun pun berkata, kamu ni beriman sebelum daripada aku izinkan kamu. Jadi dia kata apa? Kemudian dia buat tuduhan dia tu. Dia kata, inna haza lamakrun. Ini semua ni planning ni. Dia kata ni plan. Ada plan ni kan. Makartumuhu fil Madinah. Yang kamu semua plan. Dia tuduh apa siapa? Dia tuduhkan Nabi Musa dah plan dah dengan tukang-tukang sihir tu. Supaya kumpulkan ramai-ramai, supaya ni ramai-ramai kan. Supaya nampak semua, supaya orang nampak tahu bahawa ni plan yang dia kata ni. Makartumuhu. Kamu ni plan, dia kata, fil Madinah, di negeri ni, litukhriju minha ahlaha. Untuk kamu adalah ni, kamu nak keluarkan mereka ni, orang ramai ni, sebab dah kumpul orang ramai kan. Kamu plan supaya orang ramai ni dapat keluar daripada ahlaha. Maksud sini ada dua maksud sini. Setengah satu pendapat kata, iaitu untuk keluarkan daripada belenggu apa yang dibawa oleh Firaun. Yang keduanya, keluarkan daripada agama yang dibawa oleh Firaun. Jadi apa-apa pun maksudnya ialah untuk mengeluarkan, iaitu maknanya untuk mengeluarkan daripada kekuasaan Firaun, mengeluarkan daripada agama yang Firaun dakwa tu. Itu maksudnya, litukhriju minha ahlaha. Itu dua tafsir yang popular lah.
Fasaufa ta'lamun. Fasaufa ta'lamun ni ialah ini ancaman ni. Ancaman daripada Firaun terhadap tukang-tukang sihir tu. Sekarang dia tak kata, bukan dia berkata kepada Nabi Musa. Dia berkata dulu kepada tukang-tukang sihir yang telah beriman ni, fasaufa ta'lamun, jaga kamu. Kalau dalam bahasa Melayu ni kan, fasaufa ta'lamun, nanti kamu jagalah kamu ni. Apa yang kamu buat ni, ada nanti yang nak kena. Apa dia? Jadi dia kata, Firaun pun berkata, dia kata ni la uqatti'anna, dia kata la uqatti'anna tu asalnya qata'a tu makna potong. Bila la ada tu pasti, kita sebut hari tu kan, na pula di belakang na ni ada sabdu pula, na macam tu, la uqatti'anna artinya ada tiga sini, tiga takkid, iaitu aku pasti akan potong, gitu. La uqatti'anna, aku pasti akan potong apa? Potong tangan kamu, potong kaki kamu, min khilaf ni maknanya berselang maknanya. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Tu tengok kan, tu nak tunjuk apa? Maknanya kalau kata potong tangan kanan, potong tangan kiri, maknanya dia balance lagi. Tapi ni nak tunjukkan tak balance dah. Maknanya aku akan buat kamu supaya sampai tak balance dan dahsyat tu. Kemudian apa tu? Kemudian tu la usallibannakum. Aku akan salib kamu. Salib tu maknanya gantung lah maknanya. Tak mesti letak pada cross, tapi gantung pada pokok ke, kata pokok kurma ke, supaya semua apa tu? Amaran kepada semua orang supaya tengok ni. Inilah dia ni, orang yang ni. Itu kata bila Firaun berkata tu, maknanya dia buat betul. Sebab konon-konon dia ada power kan. Jadi dia kata dia akan buat, jaga kamu, dia kata. Aku akan potong tangan kaki kamu, bersilang, kemudian aku akan salib kamu. Maknanya dibiarkan macam tu sampai mati. Maknanya potong-potong, lepas tu dah keluar darah semua kan. Maknanya dahsyat lah kan Firaun ni. Dia buat ni. Maknanya hukuman dia, tengok dia buat tu depan-depan supaya orang tengok. Jaga. Kalau siapa-siapa yang menentang aku ni lah yang dia kena. Itulah dia nak katanya. Qalu. Tapi apa jawab tukang sihir tu? Takut ke? Tukang sihir tu berkata, dia kata, qalu inna ila rabbina munqalibun. Kata tukang sihir tu, inna ila rabbina munqalibun. Kata ulama dalam tafsir, dia kata gini, dia katakan qalu ni, sini maknanya qalu ni tukang sihir tu, tukang sihir yang beriman tadi tu. Kamu bunuh kami ke, kamu tak bunuh kami ke, kami semua akan kembali kepada Tuhan kami. Tu kata, tengok, kita tengokkan betapa hebatnya keyakinan ahli sihir ni kan, walaupun sekejap tengok apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengubah seseorang itu daripada tak beriman kepada beriman, dan Allah Taala beri terus kekuatan iman kepada mereka, maknanya benda ni tak mustahil, maknanya iaitu apa, Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Taala nak campakkan keimanan kepada seseorang tu, dan dia boleh jadi kuat sampai dia sanggup untuk hadapi walaupun kena bunuh. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Lepas tu dia kata apa? Wama tankimu minna. Dia kata wama tankimu minna. Tangkimu situ maksudnya ialah, itu makna itu tu, apa yang kamu menyebabkan kamu marah, kamu nak hukum kami ke apa? Jadi tukang-tukang sihir itu berkata wama tangkimu. Dia berkata sekarang ni, tukang sihir berkata kepada Firaun, dia kata apa? Ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kamu semua hukum kami ni, kamu Firaun hukum kami ni tak ada kerana lain, tapi kerana apa? Hanya semata-mata kami dia beriman. Nak declare-nya bahawa kami ni tak bersalah. Apa salah kami sekarang ni? Kalau ikutnya lah kan kata mereka kepada Firaun, apa salah kami? Salah kami hanyalah satu saja, iaitu illa an amanna bi ayati rabbina. Hanya kami percaya, kami yakin dengan apa yang kami nampak ni. Ayati rabbina, ayat tu maknanya satu benda yang nampak. Sama ada mukjizat ke, tanda-tanda ke, hidayah. Kami dah nampak sekarang ni. Allah tak ada. Jadi tiba-tiba kamu nak hukum kami. Itulah dia kata wama tangkimu minna. Tidak adalah yang kamu ni nak hukum kami ni melainkan illan amanna, melainkan kerana kami ni beriman saja. Bi ayati rabbina lamma ja'atna. Apabila ayat tu, apabila tanda-tanda tu datang kepada kami. Jadi sekarang dah datang kepada kami, awak tak nampak Firaun, awak tak nampak, sudahlah kan, tiba-tiba kamu nak hukum kami pula lah. Rabbana, jadi mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana afrigh alaina sabran. Jadi di sini ni doa ni Rabbana afrigh alaina sabran ni, sama kalau kita tengok adalah doa yang disebut semasa apa ni, tentera-tentera tentera Jalut nak tentera Talut nak berjumpa dengan tentera Jalut.
Tu kan dalam peperangan Nabi Musa sebagaimana yang Bani Israel, semana-mana yang kita tengok dulu kan dalam surah Al-Baqarah kan. Jadi inilah doa, iaitu Allah Ta'ala kita nak minta Allah Ta'ala supaya beri kekuatan apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kiralah ujian tu dalam bentuk apa-apa pun, maka kita nak harap Allah Ta'ala ni beri sabar kepada kita. Maka inilah doa dia, Rabbana afrigh alaina sabran. Kenapa? Kerana ahli tukang sihir tadi takut kan, mereka ni baru saja beriman, dan kemudian iman mereka ni sangat baru. Takut apa? Bila kena ancaman-ancaman ni, yang Firaun cakap ni, kami akan aku buat macam ni, aku akan buat macam ni, ditakuti ada di kalangan kami ni yang akan tak sabar, tak dapat tahan benda-benda kan. Takut mereka ni kembali semula, jadi murtad semula, ikut semula agama Firaun tu. Jadi kerana itulah mereka pun berdoa kepada Allah SWT. Jadi doa ni sangat cantik kita boleh berdoa pendek saja kan. Kita tak, Rabbana afrigh alaina sabran, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah berikanlah kepada aku ni kesabaran bila kita menghadapilah sesuatu benda-benda yang menyakitkan, menyusahkan, dan menyebabkan kemungkinan kita ni takut-takut meninggalkan agama, ataupun meninggalkan ajaran, ataupun meninggalkan terbuat maksiat dan sebagainya kan, oleh kerana cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi. Dan kemudian yang keduanya doa mereka ialah apa? Wa tawaffana muslimin, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan muslimin. Tu yang penting, maknanya kita panggil ni husnul khatimah kan. Sebab kadang-kadang kita ni baik, tapi bila nak mati jadi lain pula cerita kan. Jadi kita nak ni supaya kita ni sebagaimana Allah SWT kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu ni muslim. Artinya bukan yang kamu mati, maknanya jangan kamu boleh pilih nak mati tak nak mati kan, tapi maksudnya ialah kamu sentiasa berada dalam keadaan muslim, sehingga kalau mati datang pun anytime, bahawa kamu ni dalam keadaan tersebut, iaitu dalam keadaan muslim, iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ahli tukang sihir ni, tukang sihir yang baru saja beriman ni kan, Masya Allah kan, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. InsyaAllah doa boleh amalkan doa ni InsyaAllah kan, apabila keadaan-keadaan mendesak yang datang menimpa kita kan. Kemudian wa qala al mala'u min qaumi fir'aun, berkatalah seterusnya kita baca insyaAllah. Wa qala al mala', berkatalah al-mala'. Tengok al-mala'. Al-mala' ni kita kata ialah banyak kali dah kita jumpa kan. Al-mala' ni ialah golongan-golongan pembesar, golongan-golongan orang ashraf, orang-orang yang ada di keliling Firaun tu, orang-orang yang ada pangkat, orang-orang yang ada apa, itu nama dia al-mala', ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil eminence. Jadi berkatalah eminent itu min qaumi Firaun, daripada kaum Firaun ni, geng Firaun maknanya. Sebab di Mesir tu dia ada dua grup kan yang besar. Itu yang pertama sekali Kibti, nama dia Kibti. Kibti tu ialah bangsa Firaun, bangsa Mesir yang tinggal di Mesir tu, daripada asal Kibti kan. Yang keduanya nama dia ialah Bani Israel. Jadi tapi kalau sekarang ni berbeza kalau zaman sekarang ni, kalau sebut Kibti di negeri Mesir tu maknanya orang Kristian yang asal dulu. Tapi yang masa zaman tu ada dua bangsa bangsa. Yang pertama sekali ialah bangsa Kibti. Bangsa Kibti itulah grup Firaun lah. Bangsa Firaun. Yang keduanya ialah Bani Israel, iaitu yang datang daripada anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam, yang datang bersama dengan Nabi Yusuf ke negeri Mesir dan menetap negeri Mesir dan menjadi ramai. Lalu lahirlah ramai ini. Inilah dia, salah seorang dia ialah Nabi Musa dan juga Nabi Harun ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa qala al mala'. Jadi golongan pembesar-pembesar ni daripada grup-grup Firaun yang keliling-keliling Firaun ni, dia kata apa? Dia kata atazaru Musa wa qaumah. Dia kata Firaun, dia pun atazaru Musa wa qaumah, dia kata Firaun, kau tinggalkan Musa tu dan juga kaum dia. Maknanya kau duduk nak sibuk dengan apa ni, tukang-tukang sihir ni kan, yang kau nak sembelih dia, kau nak gantung dia, kau nak salib dia. Tapi tu Musa dengan geng-geng dia tu, maknanya Bani Israel lah maknanya kan, yang beriman dengan dia lah, mana kau mahu liyufsidu, dia kata liyufsidu fil ardi, merosakkan di atas muka bumi ni. Dia kata dipanggil on lah, kata on tu kau biarkan mereka tu, kau nak bunuh kan tu, sibuknya ni Musa ni macam mana, tu cerita dia kan. Sedangkan dia ni kata al-malak ni, tengok al-malaknya menghasut tu kan, jadi penghasut, jadi tukang push kan, jadi dia kata liyufsidu fil, dia kata Nabi Musa dan juga kaum dia ni, geng-geng dia ni kan, orang yang beriman bersama dengan dia, liyufsidu fil ardi, merosakkan di atas muka bumi. Tengok istilah yang dia gunakan tu, maknanya apa yang Nabi Musa bawa,
Nabi Musa ni tanpa orang ke? Nabi Musa ni maknanya buat porak-peranda di negeri Mesir tu ke? Nabi Musa buat apa sebenarnya yang dia kata merosakkan di atas muka bumi? Sebenarnya Nabi Musa tu ialah membawa Islam. Membawa Islam tu, membawa manusia tu kepada agama yang benar, itu dipanggil sebagai merosakkan. Itulah maknanya kita kata selalu kan, musuh-musuh Islam ni akan selalu kan membuat satu nama, melabelkan satu nama kepada orang yang nak kepada agama yang betul ni dengan nama-nama yang untuk menakutkan orang. Dia kata merosakkanlah, dia buat rosak apa? Kan ini bawa kepada agama yang betul. Apa yang awak kata rosaknya? Tengok kan istilah-istilah yang mereka gunakan daripada zaman nama Firaun ni sampailah kepada zaman sekarang kita pada hari ni kan, pun kita tengok benda yang sama kan. Dia kata gini, istilah-istilah, label-label kan. Saya ingat dulu masa mula-mula dakwah Islam ni keluar dulu, orang mula pakai tudung. Di negara kita kan, di negara Asia Tenggara ni kan, adalah mesti orang pakai tudung. Cerita tahun 70-an ni. Pada zaman tu orang pakai tudung, tapi tudung, yalah ada yang pakai tudung, ada tak pakai tudung kan. Tapi bila start adanya orang pakai tudung ni, tudung orang panggil ni lah tudung yang betul ni kan. Tudung letak kan. Dia orang panggil apa pula? Dia letakkan nama. Saya ingat dulu semasa saya kecil lagi. Dia panggil kelambu bergerak. Hantu pocong. Macam-macam nama dia letakkan. Supaya tu dalam paper, dalam surat khabar tu kan. Mengatakan, buat label macam-macam kepada orang nak. Padahal mereka ni kan nak beramal dengan Islam kan. Tapi yang tak pakai tudung, yang tak pakai apa, yang tak tutup aurat tu tak kisah pula. Tak ada kata-kata apa-apa ni, apa benda hantu, pontianak ke sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Firaun ni pun berkatalah, dia kata, Atazaru Musa ni, apa ni, grup-grup pembesar-pembesar Firaun pun berkata, kamu tinggalkan Musa, dia ni merosak atas muka bumi, wa yazaraka wa alihatak. Dan kemudian tu apa dia ajak, apa yang dia ajak oleh Nabi? Wa yazaraka, dia ajak kepada apa ni meninggalkan kamu dan juga Tuhan-Tuhan kamu. Ni sebab tu kita kata bahawa Tuhan ni ada banyak di negeri Mesir tu. Tuhan Firaun tu bapa Tuhan, maknanya Firaun tu adalah bapa kepada Tuhan. Meninggalkan kamu dan juga Tuhan-Tuhan kamu. Dia kata, kan ni Tuhan kita ni, kita sembah daripada dulu ni nenek moyang kita. Kemudian dia kata apa dia kata lagi? Dia kata qala, kata Firaun pun naik angin lah. Naik semangat lagi kan tak? Bila ni orang keliling dia kata macam tu, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kata Firaun, kita akan bunuh anak-anak lelaki. Ni kan, abna'ahum, kita akan bunuh anak-anak lelaki. Dan kemudian wa nastahyi nisa'ahum, dan kemudian kita akan biarkan hidup anak-anak perempuan. Mereka, jadi siapa ni? Iaitu orang-orang yang mengikut Musa. Dia pun buatlah, maknanya dia buatlah akta dia buat peraturan dia kan, peraturan jahat Firaun ni. Dia kata kita akan bunuh selepas daripada ni semua anak-anak lelaki. Dan kemudian, kalau dulu sebelum daripada ni, dia pun buat undang-undang macam tu juga, Firaun ni. Jadi sekarang dibuat undang-undang lagi, sambunglah undang-undang dia, tapi lebih dahsyat lagi, iaitu kita akan bunuh anak-anak lelaki semua, dan kemudian kita akan biarkan anak perempuan biaya hidup pula. Ya, sebab perempuan ni nak jadi amah, nak jadi ni, nak jadi pembantu, nak buat kerja-kerja. Sebab orang Mesir ni yang asalnya dia ni dah jadi macam apa ni, sangat-sangat tak nak buat kerja lah. Kerja-kerja rumah ke apa benda dia tak nak buat. Dia nak suruh orang Bani Israel ni. Jadi dia pun kata, wa inna fawqahum qahirun, kita mampu, dia kata, nak buat benda ni. Sebab minta maaf sebab kita ni berkuasa, dia kata kita berkuasa. Seterusnya ayat 128, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Selepas daripada ayat tadi tu, ni bila Firaun kata kita ni ada power, kita boleh buat apa saja, maka dia pun buat, dia melaksanakanlah apa yang dia nak buat tu, yang dijanjikan tu, perintah dia tu. Dan kemudian maka orang-orang Bani Israel, orang yang beriman dengan Nabi Musa ni pun pergi mengadulah kepada Nabi Musa, bahawa Firaun ni dah buat macam ni, Firaun dah buat macam ni kan, kita ni dahsyat ni. Jadi pada ketika itu maka Nabi Musa pun berkatalah kepada mereka. Dia kata, qala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, iaitu kepada orang yang beriman bersama dengan dia, ista'inu billah, minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata, wasbiru, bersabarlah kamu. Jadi maknanya sabar ni satu benda yang memang dia ajar sejak daripada dulu lagi Nabi Musa alaihi salam kan, sampai ke ni. Jadi kemudian minta tolong dengan Allah, kemudian hendaklah bersabar. Innal arda lillah, ingat kan, dunia ni milik Allah. Allah Taala boleh buat apa saja. Kalau dulu, sekarang ni Firaun berkuasa, Allah Ta'ala boleh balik kan. Jadi apa yang berlaku selepas tu kan, Firaun ni telah mati dalam laut. Dan ada menurut satu riwayat kata,
Bani Israel ini kembali semula ke negeri Mesir lepas tu dan menjadi berkuasa di sana. Itu satu riwayat lah. Ada yang kata mereka meneruskan perjalanan ke negeri Palestin. Kemudian dia kata isbiru innal arda lillah. Ingat dunia ni milik Allah. Jadi kita pun macam tu, kalau kita tengok Islam sekarang kan jatuh, Islam diteruk dan sebagainya, ingatlah kan, ingatlah apa benda, innal arda lillah, dunia ni adalah milik Allah. Jadi bila dia ni milik Allah, yurisuha man yasha'u min ibadihi, dia boleh beri kepada siapa yang dia kehendakinya. Jadi kita jangan susah, jangan fikir macam mana kan orang Islam. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita kan, nak uji kita. Kadang-kadang orang Islam ni jatuh, orang Islam ni pernah orang Islam dulu jatuh dan sebagainya kan, tapi lepas tu bangkit, Allah Ta'ala kirimkan orang-orang yang akan dapat membangkitkan semula Islam ni kan. Jadi sekarang ni kemungkinan kita lihat apa yang ada di depan kita adalah perkara macam tu. Tapi ingatlah, satu benda yang kita ingat, bahawa dunia ni adalah milik Allah, bukan milik mereka ni, bukan milik kuasa besar kan, bukan milik apa kan, tapi milik Allah. Allah Ta'ala boleh beri. Yang penting kita patuh kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak patuh, kalau kita ikutlah cara orang yang tak nak kepada agama tu, akhirnya kita pun makna terseret sama lah, kita menjadi seperti sana lah. Nanti kalau kita kata akhir zaman datang Dajjal, kita pun ikut Dajjal. Itulah maknanya seolah-olahnya kan. Jadi Allah Ta'ala kata wal akibatu lil muttaqin. Ingatlah konsep dia satu saja, akibah lil muttaqin. Akibah tu maknanya pengakhirannya adalah mesti untuk orang-orang yang bertakwa, al muttaqin. Kemudian qalu, kata pula ni, ni kata nak cerita, Allah Ta'ala nak ceritakan dalam ayat 129 ni, ini perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel ni, mereka ni macam-macam lah mengadu. Mereka ni macam tak boleh susah sikit lah kan. Itu nak ceritakan tak. Mengadulah mereka kepada Nabi Musa. Mereka kata apa? Qalu uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Dulu sebelum kau ada, kami susah juga, kata dia. Selepas kamu datang, sama je. Kan dulu kan Nabi apa ni, Fir'aun ni membunuh Bani Israel ni. Dia bunuh anak lelaki, dia biarkan hidup anak perempuan. Sekarang tengok, sama je dia kata. Dia kata, qalu, mereka berkata ni, mereka ni Bani Israel ni. Kita tengok perangai Bani Israel kan. Dia kata, uzina min qab. Sebelum daripada ni, kami disakiti. Sebelum daripada kamu datang. Min qabli an ta'tiyana, sebelum kamu datang. Lepas tu, wa min ba'di ma ji'tana. Lepas kamu datang pun sama je. Tu kata Bani Israel. Kemudian, qala, apa kata Nabi Musa kepada mereka? Apa jawapan Nabi Musa kepada mereka? Dia kata, asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbukum, Tuhan kamu, moga-moga Tuhan kamu akan membinasakan musuh-musuh kamu. Maknanya sabarlah kan, kamu sabarlah kan. Jangan kamu nak ni sekelip mata benda tu berlaku. Kamu sabar. Allah Ta'ala akan menghancurkan musuh-musuh kamu. Wa yastakhlifakum, dan kemudian dia akan menggantikan kamu ni. Wa yastakhlifakum, lepas tu kamu pula akan jadi khalifah lah. Maknanya kita kan yastakhlifakum, menjadikan kamu ni orang yang akan berkuasa. Yastakhlifakum, kemudian fil ardi, di atas muka bumi. Bumi mana? Bumi Mesir ke tak, bumi mana pun. Nanti Allah Ta'ala. Cuma bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kekuasaan kepada kamu, apa tujuan dia? Itu kena ingat. Bukan bagi kekuasaan ni kamu ni nak buat jahat pula dan sebagainya kan. Sebenarnya Allah Ta'ala bila beri kekuasaan kepada kita, kepada kamu lah, Nabi Musa berkata sekarang ni, ialah supaya fayanzura kaifa ta'malun. Ni sebenarnya tujuan dia. Bila Allah Ta'ala beri kuasa, iaitu apa? Fayanzura, Allah Ta'ala nak tengok bagaimana kamu buat dengan kuasa yang ada pada kamu tu. Nanti kamu tengok-tengok sama pula. Jadi apa yang berlaku sekarang kita tengok kan. Bani Israel, Allah Ta'ala beri macam ada kuasa lah sikit pada dia kan. Tengok apa yang dia buat. Apakah dia buat? Dia bunuh orang, dia buat gini, kezaliman. Tu kezaliman, memang kezaliman betul tu, bukan kezaliman merosakkan akidah saja tu kan. Itu habis. Semua jenis kezaliman ada pada mereka bila mereka ni dapat kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala fayanzura. Allah Ta'ala dah sebutlah melalui lidah Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Bani Israel itu. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berkatalah apa yang terjadi selepas itu. Walaqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Lalu Allah Ta'ala kata kami ambil tindakan Allah ni, tindakan kecil lagi bukan tindakan besar lagi, tindakan kecil dulu, warning dulu warning apa, hin dulu. Akhazna ala fir'aun, kami telah ambil tindakan terhadap ni, Allah Ta'ala kata terhadap keluarga Fir'aun bis-sinin. As-sinin tu maksudnya ialah kemarau, maknanya musim kemarau kemarau maknanya lepas tu apa lagi, kemudian wanaksim minas samarat. Bila kemarau, buah-buah dah tak jadi. Kita bayangkan negeri Mesir ni tak pernah kali ikut ni kan, dengan ada sungai Nilnya, dengan suburnya, dengan deltanya. Cuba bayangkan sekarang pun makanan dia cukup
untuk negeri rakyat dia tu kan. Cuma dia tak gunakan dengan baik, tu cerita lain. Tapi maknanya tanah dia tu sangat subur kan. Tak seperti kalau kita tengok, kalau kita pergi ke negeri Mesir lah kan, tengok dahsyat dia punya kesuburan tanah dia kan. Tak seperti tanah kita kan, tanam ni tak jadi, tanam ni tak jadi kan. Tanah dia tu memang subur kan, dengan sungai Nil yang bawanya baja setiap tahun daripada ulu Afrika kan datang ke situ dan sebagainya. Jadi kita tengok kan apa telah jadi kepada Firaun pada masa tu. Firaun yang kata sombong sangat tu, dia kata dia boleh menggerakkan sungai dengan perintah dia dan sebagainya tu kan, tajri min tahti tu, dia kata kan, sungai ni bergerak di atas arahanku dan sebagainya tu kan. Jadi akhirnya dah Allah Ta'ala datangkan dengan as-sinin. As-sinin itu bukan tahun tapi maksudnya ialah kemarau dan kekurangan. Wa naqsim minas samarat la'allahum yazzakkarun. Allah Ta'ala kata moga-moga itu kecil lah tu datang azab yang kecil tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, amaran-amaran kecil tu, moga-moga mereka ini yazzakkarun, ambil peringatan. Ambil peringatan artinya ialah kembali semula, iaitu beriman. Janganlah berterusan dalam keadaan tak nak dengar cakap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kan yang kita dapat tengok daripada muka surat ni 165. Insya-Allah kita akan seterusnya masuk muka surat 166 dalam sesi akan datang insya-Allah. Sentiasa bersama kita insya-Allah. Moga-moga setengah jam, 30 minit, 31 minit, 32 minit insya-Allah, lebih sikit minta maaf. Kita akan dapat insya-Allah gambaran kita akan dapat kefahaman, kita akan dapat bentuk kan. Itu penting insya-Allah kan, tasawur kita, akidah kita, kefahaman kita sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita melalui Al-Quran ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.